Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tahukah anda, hampir separuh lelaki di Malaysia ini merupakan perokok dan mereka berdepan dengan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Tapi bukan sahaja mereka yang terkena penyakit ini, malangnya mereka yang merupakan second smoker ataupun yang tercium ataupun terdedah kepada asap rokok ini juga akan mendapat implikasinya. Jadi, sehubungan dengan itu, satu akta baharu bagi melarang kegiatan merokok dan juga pemilikan rokok. Sebarang rokok sebenarnya termasuklah vape akan dibentangkan di Parlimen pada sesi Julai depan. Bersama dengan saya melalui Skype untuk membincangkan mengenai isu ini ialah Dr. Muaz Sayuti, Ketua Penolong Pengarah Sektor Kawalan Tembakau dan Urus Setia FCTC Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiqah Sama-sama. atas jemputan pada hari ini. Sihat, Doktor? Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga, Doktor. Baik, Doktor, macam saya katakan tadi lah, bila kita sebut pasal rokok ni, ini memang isu sensitif lah kalau untuk lelaki. Kita suruh berhenti je, mulalah kita balik yang akan kena. Walau bagaimanapun sebenarnya seperti mana yang diberitahu oleh Yang Berhormat kita, YBKJ, kita tegur kerana sayang. Tetapi bila kita kata generasi 2005, itu merupakan generasi penamat. Kenapa 2005? Apa signifikannya, Doktor? Ya, terima kasih Syafiqah. Betul sebenarnya apa yang Syafiqah cakap tu sebenarnya. Masalah rokok ini adalah satu masalah yang dah berkurun sebenarnya. Ya. Kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang dan bagaimana rokok dulu pada mulanya diperkenalkan sebagai satu bahan yang sihat, tembakau itu. Dan kemudian akhirnya setelah 30 tahun baru kita dapat membuktikan bahawa rokok ini menyebabkan kanser, rokok ini menyebabkan berbagai penyakit jantung, penyakit paru-paru dan sebagainya. Jadi dengan tingginya beban yang ditanggung oleh kerajaan dan sebagainya akibat merawat penyakit merokok ini, satu akta baru telah akan diperkenalkan insya-Allah oleh pihak KKM dan YBKJ sini telah umumkan di dalam pada bulan Januari yang lepas, di mana semua rakyat Malaysia yang berumur 2005, yang lahir pada tahun 2005 dan seterusnya akan dilarang daripada memiliki, akan dilarang daripada merokok, dan orang lain juga akan dilarang daripada menjual merokok kepada golongan ini. Jadi masalah ini adalah masalah yang lama, yang di mana perlu pendekatan yang lebih proaktif, terutama daripada pihak kerajaan dan juga sebenarnya daripada pihak masyarakat sendirilah, Syafiqah. Itulah seperti mana tadi Doktor ada maklumkan, saya juga ada maklumkan bahawa generasi penamat ini bermula daripada mereka yang lahir pada tahun 2005 dan seterusnya. Jadi ramai jugalah yang mengatakan kenapa 2005, kenapa tidak yang generasi awal-awal, sebab kalau kita boleh lihat generasi awal ni sebenarnya lagi tegar, lagi susah nak berhenti merokok ni, Doktor. Ya, betul Syafiqah. Kalau kita tengok kenapa dipilih 2005. Pertama adalah kalau kita tengok dari segi undang-undang yang ada sekarang, Syafiqah. Undang-undang sekarang telah menyatakan bahawa rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke bawah memang tidak dibenarkan untuk merokok. Jadi mereka yang berumur 18 tahun ke bawah ini telah dilindungi daripada terdedah kepada tabiat merokok. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan, di mana kita cuba meneruskan dengan adanya undang-undang baru, dengan adanya generasi penamat ini, kita akan meneruskan yang berumur, jadi yang lahir tahun 2005 ini adalah yang berumur 17 tahun sekarang, dan di mana ketika kita akan mengadakan undang-undang baru ini pada tahun hadapan 2003, mereka ini terus akan tidak dibenarkan merokok. Jadi kenapa ini dibuat? Kerana untuk merawat orang berhenti merokok ini lebih sukar daripada kita menghalang daripada mereka berhenti merokok. Okey. Bila kita bercakap, kita masuk sikitlah mengenai Ramadan ni, Doktor, ya. Bila time sekarang ni sampailah nak buka puasa tu memang tak boleh nak merokok lah. Itu memang kita tahu dah. Tapi selepas itu, Doktor, kita boleh nampak berkepuk-kepuk asap dia. Jadi sebenarnya kesan daripada rokok itu kepada tubuh badan bagaimana? Tengah perut kosong tu, Doktor. Ya, dengan Ramadan ini sebenarnya kalau kita tengok berkahnya bulan Ramadan ini, macam mana para perokok sini dapat bertahanlah selama 12 jam tidak merokok, seperti mana kata Syafiqah. Kemudian bila dah habis,
12 jam itu Tu dia. mereka sambung merokok. Tapi ini menunjukkan bahawa sebenarnya mereka mampu. Mereka mampu untuk berhenti merokok dan memerlukan keazaman. Dan untuk perokok-perokok yang tak tahan tu, kalau betul-betul nak berhenti, kita boleh memberikan bantuan untuk berhenti merokok. Tapi sebenarnya apa yang dikaitkan dengan Ramadan ini sebenarnya, kenapa bulan Ramadan ini sesuai untuk berhenti merokok? Kerana kita tengok bulan Ramadan ini salah satu bulan yang dikatakan sebagai bulan tarbiyah, bulan yang mendidik. Dan juga bulan Ramadan ini adalah satu bulan penguatkuasaan, di mana ketika kita berpuasa, kita menguatkuasakan diri kita daripada makan dan minum. Begitu juga dengan tabiat merokok. Jadi dengan apa salahnya dengan adanya Ramadan ini, kita meneruskan amalan tidak merokok itu pada malam harinya dan seterusnya, supaya badan kita lebih sihat, supaya lepas Ramadan ini kita melindungi anak-anak kita dan keluarga kita daripada bahaya merokok. Okey, berbalik kepada Akta Baharu yang akan dibentangkan di Parlimen pada Julai akan datang ini, bila kita menyebut mengenai larangan dan tidak boleh memiliki sebarang bentuk rokok, sama ada rokok yang betul-betul rokok ataupun vape, mungkin doktor boleh perjelaskan dan juga mencerahkan larangan merokok itu apa diertikan sebenarnya, doktor? Okey, jadi apa yang undang-undang ini masih di peringkat gubalan. Jadi apa yang mungkin akan diadakan adalah di mana kita akan melarang adik-adik yang lahir pada tahun 2005 dan seterusnya. Maknanya sampai mereka tua ni. Kalau sekarang ni umur 18 tahun dah boleh merokok. Tapi kemudian apa yang akan kita lakukan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat YB Khairi Jamaluddin adalah mereka ini yang lahir tahun 2005 dan seterusnya sampai mereka tua dan adik-adiknya tidak lagi dibenarkan. Pertama adalah mereka tidak boleh memiliki rokok. Jadi kemudian mereka tidak boleh melakukan perbuatan merokok dan kemudian orang-orang lain yang dibenarkan merokok, yang generasi yang awal ini, mereka tidak dibenarkan untuk menjual produk-produk merokok termasuk vape kepada anak-anak ini. Dan ketika mereka sudah berumur, of course mereka akan lebih setelah berumur 18 tahun, mereka juga akan terus tidak dibenarkan untuk merokok. Doktor, bila kita bercakap mengenai rokok, mungkin kesannya datang daripada tembakau itu ataupun nikotin. Tetapi bila kita bertanya kepada mereka yang mengisap rokok elektronik ataupun vape ini, mereka akan ada satu hujah yang mengatakan bahawa vape ini tidak ada nikotin, tidak akan merosakkan tubuh badan. Jadi bagaimana, doktor, kita nak mematahkan hujah-hujah mereka ini? Ya, Syafiqah, ini adalah soalan yang sangat tepat sebenarnya. Ini kekeliruan yang saya rasa timbul di kalangan masyarakat kita, di mana ini juga yang diiklankan oleh industri vape, di mana mereka mengiklankan bahawa produk rokok elektronik atau vape ini kurang bahaya ataupun less harmful daripada merokok. Jadi untuk pengetahuan semua, produk-produk yang ada terkandung di dalam vape itu memang pada dasarnya adalah produk yang kebanyakannya kita gunakan di dalam produk makanan dan terbukti selamat untuk dimakan. Jadi ketika produk-produk tersebut seperti PG, TG dan sebagainya yang kemudian telah dipanaskan melalui rokok elektronik, dan kemudian hasil pemanasan tersebut sebenarnya menghasilkan pelbagai bahan kimia sebenarnya. Kajian juga telah membuktikan bahawa walaupun tanpa nikotin itu sendiri, hasil pemanasan bahan-bahan tadi mampu menghasilkan berbagai bahan kimia yang berbahaya sebenarnya kepada paru-paru, kepada masyarakat kita. Kalau kita tengok, bahkan ada juga bahan-bahan sebenarnya yang boleh menyebabkan kanser, iaitu formaldehyde yang dihasilkan hasil daripada pembakaran tersebut, di mana kita tahu formaldehyde ini dapat menyebabkan kanser. Dan kemudian kalau kita tengok sebab apa, kerana belum ada kes kanser lagi, kerana rokok elektronik ini masih baru digunakan. Jadi untuk kena kanser itu memerlukan pendedahan yang begitu lama untuk mendapatkan penyakit tersebut. Betul. Jadi saya rasa topik kita pada pagi ini, kita buka-buka je dah panas, doktor. Panas untuk yang perokok tegar, panas untuk mereka yang hisap vape pun sama juga panasnya. Tapi itulah seperti mana saya katakan tadi, kita menasihati
kerana sayang. Dan bila kita kata sayang tu bukan sayang kepada mereka saja, tapi sayang kepada tubuh badan kita sendiri, kerana kita yang tidak mengisap rokok ini juga akan mendapat kesannya juga, doktor. Jadi mungkin doktor boleh mengingatkan semula kepada mereka di luar sana apa di antara kesan-kesan yang disebabkan ataupun berpunca daripada rokok ini, doktor. Jadi kalau kita tengok kesan-kesan yang diakibatkan oleh rokok ini, kita boleh lihat kesannya daripada apa yang kita katakan sebagai head to toe, daripada atas sampai ke bawah. Jadi secara kasarnya, kalau kita tengok secara umumnya, perokok-perokok sini sebenarnya lebih tahu kesan-kesan ini dan mereka telah bertahun-tahun didedahkan ataupun diceritakan tentang kesan-kesan dan bahaya merokok. Contohnya seperti penyakit paru-paru, kanser, kemudian kanser mulut dan sebagainya. Kalau kita tengok penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok ini, contohnya penyakit jantung dan terutamanya penyakit apa yang dikatakan sebagai chronic obstructive pulmonary disease. Saya masih ingat lagi, Syafiqah, ketika saya masih bekerja di hospital dulu, macam mana pakcik-pakcik yang datang yang sudah merokok dengan umur dalam 50-an. Mereka ini masuk dengan gejala-gejala sesak nafas dan sebagainya akibat kerusakan yang telah berlaku pada paru-paru mereka setelah akibat pendedahan kepada rokok yang terlalu lama. Jadi kemudian mereka ini akan masuk, kemudian setelah kita discharge, setelah dibenarkan pulang, akhirnya minggu depan tu biasa mereka akan masuk kembali. Jadi ini adalah perkara yang biasa kami di pihak kesihatan dapat perkara ini di hospital, dan sebenarnya beban yang ditanggung oleh pihak kerajaan untuk merawat penyakit-penyakit akibat merokok ini sangat-sangat besar berbanding apa yang didapatkan daripada cukai daripada merokok itu sendiri, Syafiqah. Bila kita bercakap mengenai ataupun doktor terangkan tadi antara kesan-kesan dia sesak nafas, mungkin asma pun akan keluar, sakit jantung, paru-paru mungkin tidak berfungsi dengan baik. Kita boleh kaitkan juga dengan apa yang berlaku kepada long COVID, kerana itu juga merupakan antara tanda-tanda long COVID, sesak nafas, sukar untuk bernafas. Jadi bagaimana sebenarnya perokok-perokok ini kalau sekiranya mereka mendapat jangkitan COVID-19, kesan long COVID kepada mereka sebenarnya lebih berbanding daripada mereka yang tidak mengisap rokok ini, doktor? Ya, Syafiqah, sebenarnya pihak KKM telah bekerjasama dengan beberapa universiti pada tahun 2020 untuk menjalankan satu kajian tentang para perokok yang dirawat di hospital. Jadi hasil daripada kajian tersebut menunjukkan bahawa perokok-perokok yang merokok itu mempunyai kebarangkalian untuk masuk dengan komplikasi yang lebih berat ketika mereka terkena COVID itu sendiri. Jadi kalau kita tengok, sudahlah kita nak merawat rokok itu pun, penyakit-penyakit akibat merokok itu pun sudah banyak. Jadi dengan adanya COVID ini, mereka masuk ke hospital dengan gejala yang lebih berat. Jadi apa yang saya nak ingatkan kepada masyarakat sebenarnya, macam seperti mana yang Syafiqah sebut tadi, di mana rokok itu bukan hanya bahaya kepada perokok sahaja. Jadi merokok itu juga berbahaya kepada persekitaran, kepada anak-anak dan kepada keluarga. Kalau kita tengok, banyak usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan, contohnya dengan mengadakan larangan-larangan merokok dan yang agak hangatlah, terutamanya di tempat-tempat makan, di mana kita mengadakan larangan merokok. Kerana apa? Kerana untuk mengurangkan pendedahan terhadap asap rokok bukan sahaja kepada perokok tetapi juga kepada orang di sekeliling tersebut, terutamanya anak-anak dan ibu yang mengandung. Kalau kita tengok, kajian menunjukkan bahawa asap daripada rokok tersebut itu boleh mencapai sehingga 10 meter. Itu jauh, 10 meter. Jadi jauh sebenarnya pendedahan kepada asap rokok itu kepada orang lain. Jadi itulah sebenarnya kita kena fikirkan, bukan sahaja kita fikirkan diri kita, tapi kita kena fikirkan orang yang tersayang, kerana implikasinya akan terkena kepada mereka juga. Doktor, dalam kesempatan masa yang ada, mungkin doktor boleh berikan sedikit nasihat kepada perokok-perokok tegar di luar sana, dan ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk perlahan-lahan berhenti. Silakan, doktor. Jadi, saya ingin berpesan kepada semua rakyat Malaysia terutamanya dan kepada para perokok yang disayangi, untuk mulakan Ramadan ini, gunakan kesempatan Ramadan ini untuk berhenti merokok. Kerana inilah masa yang terbaik untuk kita
berhenti daripada tabiat merokok dan pada yang sama melindungi keluarga kita. Dan saya mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama mendukung usaha pihak kerajaan di mana apa yang kita akan mengadakan undang-undang baru dan menjalankan apa yang dikenali sebagai Generation Endgame. Ini memerlukan sokongan daripada seluruh masyarakat, baik pemimpin-pemimpin dan juga masyarakat di bawah. Itu Syafiqah. Baik, terima kasih Dr. Muaz Sayuti, Ketua Penolong Pengarah Sektor Kawalan Tembakau dan Urusan FCTC bahagian Kawalan Penyakit KKM. Kerana sudi berkongsi dengan kita, mungkin inilah generasi penamat tetapi merupakan satu permulaan kepada satu kehidupan yang sihat khususnya kepada keluarga Malaysia. Jadi ambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berhenti perlahan-perlahan kepada para perokok tegar di luar sana. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muaz.